Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu berharap agar semua anak-anak, semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Untuk hari ini, cikgu akan memulakan pembelajaran untuk bab 2 tingkatan 4 bagi mata pelajaran sains komputer. Mata pelajaran sains komputer merupakan salah satu mata pelajaran elektif yang diambil oleh anak-anak di tingkatan 4 di bawah bidang MP. Ia merupakan salah satu subjek MP di mana dia ada kerja khusus dan ada juga ujian bertulis. Okey, jadi untuk hari ini cikgu bercerita tentang bab 2 iaitu pangkalan data dan cikgu sentuh tentang pengenalan pangkalan data pada hari ini. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan pangkalan data. Okey, jadi pangkalan data kita tengok dekat sini dia kata salah satu kejayaan syarikat gergasi ICT seperti Google, Amazon dan Facebook kerana platform yang digunakan, teknologi digunakan dapat menampung jumlah data yang sangat besar dan sentiasa bertambah. Jadi cabaran bagi syarikat ini, adakah dia mampu menampung kesemua permintaan daripada pelanggan. Okey, sekarang kita berada di tahun 2021. Jadi apabila kita berada di tahun 2021, jadi syarikat-syarikat gergasi ICT, kalau dulu kita ada Google, Amazon, Facebook, sekarang kita ada TikTok, kita ada WeChat, kita ada apa lagi? WeChat, TikTok, banyak-banyak kan? Belajar banyak. Saya guna tak berapa banyak, umur pun dah banyak. Jadi itu yang antara yang saya gunakan dah banyak. Lepas tu kita ada, kalau e-commerce kita ada Amazon lah, bukan Amazon, kita ada apa ni? Shopee, kita ada Lazada. Tu biasalah saya gunakan. Yang lain-lain yang berimport-import tu saya tak pernah gunakan. Jadi kalau mungkin anak-anak yang biasa berniaga online, boleh, yang berminat dengan niaga online, boleh tengoklah laman-laman web tersebut. Jadi cabaran dia adalah untuk menampung jumlah data. Jumlah data yang diminta ataupun yang dimasukkan oleh semua pengguna. Okey, data diumpamakan sebagai satu perkataan, proses penyimpanan dan mencari sesuatu perkataan seperti buku kecil tidaklah sukar. Okey, jadi kalau nak cari dalam buku kecil tak susah, tapi bayangkan nak pergi perpustakaan, kita nak cari satu buku pun dah susah. Apatah lagi jika kita mencari satu perkataan daripada banyak-banyak buku di perpustakaan tersebut. Jadi itu perumpamaan dia lah. Jadi contoh yang dekat dengan pelajar, terutamanya pelajar-pelajar luar bandar di sekolah saya, yang paling senang kita melihat SAPS kan. Paling senang sekali kita melihat SAPS, iaitu SAPS kan. Jadi kalau anak-anak ataupun ibu bapa, dia akan mencari SAPS dia lah. Ini contoh SAPS. Tujuan dia untuk mencari keputusan, untuk mendapatkan keputusan peperiksaan bagi setiap pentaksiran yang dijalani oleh anak-anak lah, daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Jadi ini juga cabaran kepada Kementerian Pendidikan, kerana Kementerian Pendidikan perlu menyediakan satu platform pangkalan data, di mana dalam pangkalan data tersebut dia akan menyimpan semua keputusan peperiksaan bagi setiap orang pelajar di Malaysia ini. Satu batch, satu tahun. Contohnya tahun ini, tahun 2021, kita ada lebih kurang 500 orang
pelajar untuk satu tingkatan. 500 orang pelajar untuk satu Malaysia. Kan satu Malaysia, satu batch 2021 kita ada 500. Batch 2022 kita ada 500,000 lagi. Jadi dia pertambahan yang sangat banyak kan. Jadi macam mana nak simpan data yang sangat banyak tersebut? Sangat banyak. 500 orang pelajar kali 3 kali peperiksaan dah 1.5 juta data. 1.5 juta data. Seorang pelajar mengambil 10 mata pelajaran. Jadi 1.5 jadi 5 maksudnya. Bermaksud 15 juta data yang perlu disimpan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk 1 tahun. Jadi nak menggunakan data ataupun menggunakan sistem pangkalan data, kita akan buat filtering ataupun kita akan buat penapisan. Iaitu paling senang kita menggunakan nombor kad pengenalan. Lepas tu jadi masukkanlah negeri, daerah dan nama sekolah. Jika kita tak masukkan filter-filter yang lain ni, iaitu filter negeri, daerah dan nama sekolah ni, jadi proses pencarian itu akan mengambil masa yang panjang. Kenapa dikatakan mengambil masa yang panjang? Kerana dia perlu mencari 500,000 orang pelajar dalam satu masa. Kan? Jadi 1/500,000, 2/500,000, 3/500,000. Katakan nama awak tu yang paling last sekali dalam sistem pangkalan data. Jadi lambatlah dia nak jumpa. Jadi cara yang paling mudah digunakan oleh oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memudahkan dan mempercepatkan awak mendapatkan data peperiksaan awak, masukkanlah negeri. Masuk negeri. Kita dah kecilkan lagi skop dia. Masuk daerah, lagi kecil. Dan kita boleh masukkan sekolah. Jadi bolehlah pilih mana-mana sekolah yang awak bersekolah. Jadi dengan cara demikian, dapatlah keluar keputusan awak. Itu contoh yang paling senang yang boleh awak lihat bila kita bercerita tentang pangkalan data ni. Okey, di dalam unit ini, apa yang akan awak pelajari? Yang pertama, iaitu pangkalan data hubungan, reka bentuk pangkalan data hubungan. Yang ketiga, awak perlu membangunkan pangkalan data hubungan. Yang keempat, awak perlu membangunkan sistem pangkalan data. Jadi ini 4 objektif yang perlu dipelajari oleh semua pelajar. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk tentang untuk standard kandungan 2.1.1. Jadi dalam video ini saya akan terangkan 2.1.1 iaitu menjelaskan ni saya tak masuklah sebab yang ni untuk tajuk pada video yang ke-2. Jadi untuk hari ini saya akan memberi pengenalan apa yang dimaksudkan dengan data dan apa yang dimaksudkan dengan maklumat. Okey, data. Apa itu data? Data ialah sumber komputer untuk membuat perancangan dan keputusan. Jadi maksudnya jumlah data diproses oleh komputer adalah besar. Jadi tambahan pula data itu perlu dikongsi dengan efisien dan selamat. Jadi data yang disimpan mungkin mengandungi ralat, berulang kali dan perlu dikemas kini dengan lengkap. Jadi senang kata, data adalah ni kat sini dia kata data merupakan himpunan fakta mentah. Jadi benda perkara mentah yang tidak membawa maksud, itu adalah data. Jadi fakta mentah mengenai benda, kejadian, orang atau entiti yang boleh terdiri daripada perkataan, angka ataupun gambar. Jadi perkara mentah, kita tengok sekali tak faham gambar. Contoh gambar saya, tengok sekali tak faham. Tengok gambar anak saya, sekali tak faham. Tapi apabila data tersebut digabungkan, kan konsep dia, apabila data tersebut digabungkan, ada gambar saya, ada tulisan di bawah Cikgu Azul Nizam bin Abdul,
mana? Cikgu di SMK Datuk Sulaiman. Jadi kita membuat editing pada gambar tersebut, jadi orang akan faham bahawa Cikgu Azrul Nizam, bahawa gambar ini adalah gambar Cikgu Azrul Nizam dan beliau mengajar di SMK Datuk Sulaiman Batu Pahat, Johor. Di situ saya bukan nak cerita konsep data, bukan nak cerita konsep maklumat, tetapi bagaimana gabungan data-data tersebut apabila kita gabungkan, iaitu gambar, tulisan nama saya, tulisan tempat saya mengajar. Jadi dekat situ bila kita buat editing, orang tengok faham bahawa itu boleh menjadi sesuatu maklumat yang boleh difahami. Contohnya dia bagi sini, markah ujian bulanan bagi mata pelajaran sejarah untuk setiap murid dalam kelas 4 dinamik. Jadi satu orang satu markah. Kalau dalam kelas 4 dinamik kalau ada 10, ada 30 orang. Jadi maksudnya kita baru ada 30 markah. Jadi markah awak tersebut tidak membawa sebarang maksud. Kerana kita hanya tengok markah sejarah sahaja. Kita tak tengok markah yang lain. Kita tidak melihat kepada analisis peperiksaan. Kita tidak melihat kepada purata markah, jumlah markah, kedudukan, sama ada pelajar lulus ataupun tidak, dan sebagainya. Jadi sebab tu kenapa kita katakan dia sebagai data. Jadi data, seperti mana telah saya terangkan, dia adalah fakta mentah yang tidak membawa sebarang maksud. Manakala maklumat pula ialah hasil daripada pengumpulan, pemprosesan, penganalisisan data yang boleh digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Maklumat ini akan menjadi lebih bermakna dan mudah difahami oleh seseorang. Jadi contohnya, saya dah bagi contoh tadi, iaitu gabungan markah-markah tersebut, markah-markah yang diambil, markah-markah peperiksaan, bagi kelas 4 dinamik ini, kita boleh dapatkan purata. Jadi cikgu awak boleh dapatkan purata markah ujian bagi mata pelajaran sejarah. Cikgu sejarah, tujuannya untuk apa? Untuk dibuat analisis, untuk dibuat postmortem, untuk dibuat dialog prestasi. Bagaimana untuk menambah baik pembelajaran pelajar di dalam kelas. Tujuan itu sebab kita perlukan data yang berguna. Jadi dengan data tu kita boleh buat analisis. Setelah kumpul kita boleh buat analisis. Nak buat analisis kita perlu kumpul dan proses data tersebut. Jadi gabungan data-data ini kita boleh gabungan data tambah data, kita akan jadikan dia sebagai suatu maklumat. Jadi bila sesuatu maklumat, ia adalah perkara yang sangat penting. Jadi saya rasa kita tengok nota saya lagi satu. Jadi ni dia punya dia punya rumusan lah. Boleh terdiri daripada perkataan, angka dan gambar. Jadi mengenai sesuatu benda, kejadian, orang dan entiti. Jadi akan menjadi benda yang bermakna setelah dia diproses. Contohnya markah ujian bulanan. Manakala maklumat ialah hasil daripada pengumpulan, pemprosesan dan penganalisisan data. Maklumat akan menjadi lebih bermakna dan mudah difahami. Contoh dia iaitu purata markah peperiksaan tadi bagi kelas 4 dinamik. Senang kata, gabungan data-data setelah melalui proses penyimpanan, proses penganalisisan dan proses pengumpulan, kita namakan dia sebagai maklumat. Jadi saya rasa itu sahaja pengajaran saya pada hari ini, iaitu saya telah menerangkan tentang perbezaan data dan maklumat. Semoga penerangan saya ini dapat membantu pelajar untuk memahami dan datangkan minat bagi mempelajari mata pelajaran sains komputer ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Goodbye. Assalamualaikum.